Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kami kumpulan Kuang dari Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bahinun Bukit Mertajam menghasilkan satu projek yang mudah, ringkas tapi praktikal untuk jabatan kami yang bernama Ruang Meja Kerja Pelbagai Guna. Jadi kumpulan kami adalah seperti berikut, iaitu Encik Dr. Sajak bin Maswan selaku Ketua, Encik Aizan Arifin iaitu saya sendiri, Puan Suriati binti Muhammad Arif, Dr. Tan Su Yin, Tuan Haji Ahmad Basri bin Hashim, Tuan Haji Abdul Rahman bin Said Abu Tahir, Puan Zabedah binti Abdul Aziz, Encik Ahmad Jihadi bin Abu Sama dan Encik Abu Kasim bin Ali Musa dan Encik Azhar bin Abdullah. Fasilitator kami adalah Encik Ibrahim bin Nikmat. Selepas IPG Kampus Tuanku Bahinun dinaik taraf, kami telah meneliti masalah-masalah yang mungkin boleh dipilih di peringkat jabatan yang boleh memberi faedah kepada penyelesaian masalah kekurangan bilik kuliah yang sedang dihadapi oleh pihak institut. Pelbagai teknik telah digunakan ketika memberi idea dalam membuat keputusan, antaranya ialah brainstorming, analisis SMART, analisis faedah dan borang soal selir. Gambar rajah metrik L telah digunakan sebagai panduan kepada setiap ahli kumpulan dalam melaksanakan tugasan masing-masing. Melalui brainstorming, beberapa masalah telah dikenal pasti oleh ahli kumpulan seperti tertera di layar. Seterusnya, analisis masalah melalui kaedah SMART digunakan untuk menyenarai pendek masalah. Analisis faedah telah kami laksanakan bagi 4 masalah utama, iaitu masalah ruang belajar di makmal komputer tidak selesa, masalah makmal komputer tidak ceria, kadar kerosakan komputer yang tinggi dan masalah keselamatan peralatan ICT di makmal. Seterusnya, melalui borang penilaian, yang diisi oleh pensyarah dan pelajar, data yang diperolehi menunjukkan bahawa 52% mendapati ruang meja adalah kondusif, 71% mendapati makmal komputer ceria, 61% mendapati kadar kerosakan peralatan adalah tinggi dan 70.8% mendapati peralatan ICT adalah selamat. Hasil perbincangan melalui brainstorming, analisis SMART, analisis faedah dan rumusan soal selidik, kumpulan kami telah memilih 4 masalah utama yang telah dikenal pasti untuk dijadikan projek kajian, iaitu masalah ruang belajar di makmal komputer tidak selesa, masalah makmal komputer tidak ceria, perkakasan komputer yang rosak adalah tinggi serta sukar kesan, dan masalah keselamatan peralatan ICT di makmal. Gambar rajah menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis masalah menggunakan 5W1H, iaitu apa? Ruang belajar. Kenapa? Tidak selesa, tidak ceria, kerosakan komputer dan peralatan kurang selamat. Siapa? Pelajar dan pensyarah. Di mana makmal komputer? Bila waktu PNP? Bagaimana ubah suai reka bentuk meja, tambah punca elektrik dan bina ruang. Semua ahli kumpulan telah bersetuju selepas projek ini dilaksanakan. Sasarannya adalah seperti ditunjukkan dalam jadual dan carta berikut. Sasaran pertama, meningkatkan keselesaan ruang meja kerja dari 52.9% kepada 67.9%.
Sasaran kedua, meningkatkan keceriaan makmal komputer dari 71% kepada 86%. Sasaran 3, meningkatkan tahap kepuasan pengguna makmal dari 61.8% ke 76.8%. Dan sasaran keempat, meningkatkan keselamatan peralatan di makmal komputer dari 70.8% kepada 85.8%. Berdasarkan pemilihan projek melalui kaedah brainstorming dan analisis SMART, rumusan masalah telah dapat dijelaskan melalui teknik 5W+1H. Berpadukan rumusan punca masalah yang mungkin, setiap masalah itu dapat dijelaskan dalam Raja Ishikawa. Kumpulan kami memilih kaedah gambar yang tulang ikan sebab dan kesan yang telah diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa pada tahun 1915 hingga 1989. Setiap punca dan sebab dikumpulkan mengikut kategori 4M, iaitu manusia, cara, bahan dan alat, seperti yang diperkenalkan oleh Joseph M. Juran yang juga telah memajukan lagi carta Pareto dan Raja Ishikawa. 4 entiti atau punca telah pun dikenal pasti dalam projek ini, iaitu faktor manusia, faktor bahan, faktor kaedah dan faktor alat dan mesin. Di bawah faktor bahan, punca masalah yang mungkin dipengaruhi oleh monitor CRT menghalang pandangan pengguna, tiada ruang kerja yang selesa, kuasa dan rangkaian berserabut, monitor CRT mengambil ruang dan meja komputer kurang sesuai. Di bawah faktor manusia pula, punca masalah yang mungkin didorong oleh sikap pengguna tidak mengubah kembali punca kuasa, tiada pemantauan, tergesa-gesa untuk pindah kelas dan sikap lalai di kalangan pengguna. Di bawah faktor kaedah pula, punca masalah yang mungkin dipengaruhi oleh makmal komputer sesak, peralatan tidak tersusun kemas dan makmal tidak ceria. Manakala di bawah faktor alat atau mesin, punca masalah yang mungkin dipengaruhi oleh kerosakan teknikal, tiada sistem keselamatan dan punca kuasa yang terhad. Rajah menunjukkan contoh punca berlaku kerosakan komputer apabila pengguna masuk ke dalam makmal komputer. Bagi pengguna yang menggunakan laptop sendiri, akan mengubah plug komputer sedia ada ke laptop persendirian. Keadaan yang berterusan begini telah menyebabkan berlakunya kerosakan perkakasan komputer dan juru teknik terpaksa memantau dan membetulkan sambungan plug yang telah mengalami kerosakan. Manakala rajah seterusnya menjelaskan proses pengguna keluar dari makmal komputer selepas menggunakan makmal tersebut. Keadaan yang timbul di mana pengguna laptop pribadi tidak memasang kembali plug yang telah diusik. Kesannya, pembantu makmal akan mengambil masa yang lama untuk memasang plug yang telah dicabut oleh pengguna bagi setiap makmal yang telah digunakan. Jadual verifikasi masalah pula menjelaskan punca-punca masalah melibatkan faktor manusia yang telah dikenal pasti dari sumber pemerhatian dan buku log penggunaan makmal komputer. Seterusnya, jadual verifikasi masalah menjelaskan punca-punca masalah melibatkan faktor bahan yang telah dikenal pasti dari sumber pemerhatian. Manakala jadual verifikasi masalah seterusnya menjelaskan punca-punca masalah melibatkan faktor kaedah yang telah dikenal pasti dari sumber pemerhatian pensyarah yang masuk ke dalam makmal komputer.